Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aindatul Adabiyah binti Muhammad Rosmi dan saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang isu yang kami pilih, iaitu berkaitan dengan isu perhotelan. Seperti yang kita tahu, negara kita kini tidaklah seperti dahulu. Hal ini kerana munculnya satu wabak penyakit yang mana dikenali sebagai coronavirus atau COVID-19. Penyakit ini telah tular di Bandar Wuhan terlebih dahulu pada pertengahan bulan Disember 2019 dan kini penyakit ini telah merebak di negara kita di Malaysia sehingga menyebabkan banyak sektor-sektor ekonomi negara telah terjejas. Wabak pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan terutamanya dalam sektor-sektor ekonomi seperti sektor ekonomi industri hospitality, contohnya industri perhotelan atau perniagaan. Hal ini telah menyebabkan industri ini hampir terpaksa gulung tikar kerana aktiviti-aktiviti yang terhad sahaja yang boleh mereka jalankan sepanjang pandemik COVID-19 dan tidak seperti sebelum ini. Di samping itu, aktiviti pelancongan merupakan salah satu aktiviti yang penting untuk membangunkan ekonomi negara khususnya dalam bidang perhotelan. Hal ini telah menjejaskan aktiviti ini kerana aktiviti pelancongan telah disekat disebabkan oleh virus ini dan telah menyebabkan status sektor perhotelan semakin merosot. Hal ini kerana industri perhotelan tidak dapat menerima masuk pelancong dari luar negara maupun dalam negara. Assalamualaikum, saya Hazwani akan menerangkan tentang latar belakang Hotel In Resort Penang dan hotel-hotel lain yang terjejas dengan krisis COVID-19. Seperti yang kita sedari maklum, wabak pandemik COVID-19 telah memberi ancaman kepada sektor ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat melalui artikel-artikel akhbar yang menunjukkan implikasi yang telah berlaku, khususnya dalam industri hospitality, yakni bidang perhotelan, di mana terdapat banyak hotel yang terpaksa gulung tikar kerana krisis COVID-19. Antara hotel-hotel yang turut terjejas ialah Hotel Grand Seasons Kuala Lumpur, Hotel Ramada Plaza Melaka, hotel-hotel yang dimiliki oleh Plenitude Hotel Berhad iaitu Mercure Penang Beach, The Gurney Resort Hotel dan Residence. Oleh itu, kami telah memilih topik kajian mengenai Holiday Inn Resort Penang atau juga dikenali sebagai Hotel Inn Resort. Hotel Inn Resort Penang merupakan hotel yang bertaraf 4 bintang yang terletak di Batu Ferringhi, Pulau Pinang. Hotel yang beroperasi lebih 40 tahun itu telah diumumkan penutupan operasi pada 30 Jun 2020 oleh pengurus Asia Garden Sdn Bhd, Jeff Yap. Hotel ini merupakan subgrup pada Hari Lala Group yang berpusat di Hong Kong. Jadi, apakah faktor-faktor atau punca-punca yang menyebabkan Hotel Inn Resort gulung tikar? Mari kita lihat. Penutupan Holiday Inn Resort kami berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Antaranya ialah tiada kedatangan pelancong asing dari luar negara. Hal ini berlaku ekoran penularan wabak COVID-19 yang kini melanda seluruh negara. Selain itu, bilangan pelancong domestik juga turut menunjukkan penurunan dari hari ke hari kerana mereka terpaksa membatalkan tempahan acara. Tambahan, Holiday Inn Resort kami terpaksa gulung tikar kerana kerugian mengatasi keuntungan. Selain itu, Holiday Inn Resort juga terpaksa ditutup kerana keadaan premis yang tidak memuaskan. Sebagai contoh, ketika premis tersebut masih aktif, banyak kemudahan yang tergendala kerana kekurangan pekerja. Hal ini dapat dilihat melalui setelah berlakunya PKP dan sebelum berlakunya PKP. Hal ini boleh menyebabkan keuntungan yang menurun dan syarikat kami terpaksa gulung tikar. Antara punca lain yang menjadi asbab penutupan Holiday Inn adalah berikutan dengan perintah kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Ekoran Penularan Wabak COVID-19. Bagi menjamin keselamatan masyarakat, kerajaan telah melaksanakan Perintah PKP yakni segala sektor perindustrian termasuklah sektor hospitality bagi menangguhkan segala produksi mereka buat sementara waktu. Semenjak pelancaran Perintah Kawalan ini, segala pusat-pusat penginapan diarahkan untuk ditutup termasuklah dengan Holiday Inn. Hal ini menjadikan Holiday Inn sudah tidak lagi menerima kunjungan dari pelancong luar negara maupun pelancong tempatan. Disebabkan hal ini, Holiday Inn tidak lagi mampu untuk menanggung segala kos yang melibatkan tempat penginapan tersebut kerana kemasukan pendapatan sudah lama tidak berlaku dengan baik sejak pelancaran Perintah Kawalan Pergerakan tersebut.
Seterusnya, kekurangan tenaga pekerja juga menjadi salah satu punca penutupan Holiday Inn. Hal ini berlaku disebabkan oleh pihak pengurusan Holiday Inn yang terpaksa bertindak untuk membuang sebahagian tenaga pekerjanya bagi meringankan beban tanggungan, terutamanya dari segi pembayaran gaji. Selain itu, semenjak berlakunya PKP, Holiday Inn tidak menerima sebarang kunjungan dari pelancong luar yang menjadikan pihak pengurusan terpaksa mengecilkan jumlah tenaga pekerja ekoran skop pekerjaan yang semakin terhad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Nordin, nombor metrik H19E0414. Saya akan menyatakan langkah-langkah penyelesaian berdasarkan punca-punca yang dinyatakan. Langkah pertama adalah meningkatkan penjualan dengan pelbagai cara. Pengusaha perlu memikirkan tentang idea baharu untuk menangani masalah yang dihadapi. Sebagai idea yang inovatif dan kreatif, pengusaha boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh hotel bagi meningkatkan penjualan. Sebagai contoh, pengusaha melakukan inisiatif untuk melakukan caj penghantaran makanan restoran di hotel kepada penduduk berdekatan. Selain itu, pengusaha boleh membenarkan pengunjung untuk makan di dalam restoran dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tambahan pula, pengusaha juga boleh bergiat aktif dalam mempromosikan untuk mengambil tempahan makanan daripada penduduk setempat. Hal ini kerana, walaupun pihak kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan, penduduk masih boleh melakukan kenduri secara kecil-kecilan dengan pengehadan tetamu. Oleh itu, pengurus masih dapat melakukan penjualan dengan pelbagai cara untuk melindungi syarikat daripada menutup premis serta-merta. Langkah kedua pula adalah pengusaha boleh membuka premis sebagai pusat pelancongan bagi tujuan kerja. Hal ini dapat membantu pengusaha dalam menjana pendapatan aliran duit masuk. Sekiranya pengusaha tidak melakukan apa-apa tindakan seperti tindakan ini, sudah pasti akan kurangnya aliran masuk tunai dalam syarikat hotel Holiday Inn Resort. Sebagai contoh, pengusaha menerima kedatangan pelancong untuk menetap di hotel sebagai tujuan kerja. Antara contohnya, pelancong berkorporat yang perlu menetap di hotel oleh kerana mempunyai urusan kerja seperti perbincangan mesyuarat tentang isu semasa dan sebagainya. Pengusaha juga dapat memberi potongan harga untuk harga bilik bagi pelancong tersebut. Selain itu, pengusaha juga boleh menyewa bilik mesyuarat dengan harga promosi untuk mencana pendapatan aliran masuk. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan sekelas. Saya Siti Khadijah binti Abdul Ghani, Nometrik H19A0797 akan terus membentangkan tentang langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dikaji. Oleh kerana industri pelancongan terkesan dengan pandemik COVID-19, pihak yang paling penting menangani isu ini mestilah daripada pihak kerajaan. Oleh itu, terdapat dua langkah penyelesaian yang boleh kita ambil daripada pihak kerajaan, iaitu melonggarkan syarat kemasukan pelancong luar dan tempatan bagi tujuan pelancongan dan bantuan kewangan. Langkah penyelesaian pertama yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan ialah melonggarkan syarat kemasukan pelancong luar mahupun tempatan bagi tujuan pelancongan yang disertakan syarat-syarat tertentu. Ini kerana pelancong luar mahupun tempatan menjadi penyumbang terbesar dalam sektor pelancongan. Buktinya, semasa berlaku pandemik COVID-19, kerajaan terpaksa menyekat kemasukan pelancong asing masuk ke dalam Malaysia bagi mengelakkan penularan wabak tersebut ke dalam negara ini. Maka tindakan ini menyebabkan sektor pelancongan mengalami kesan yang teruk serta menyumbang kepada penurunan yang drastik dalam jumlah pendapatan sesuatu perniagaan itu. Oleh itu, langkah penyelesaian ialah dengan membenarkan pelancong asing masuk ke negara ini untuk melancong. Namun, mereka perlu mematuhi beberapa prosedur operasi standard SOP, termasuklah sudah divaksin melalui pemeriksaan pasport vaksin atau ujian real-time reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR. Malah, bilangan pelancong antarabangsa perlu dikawal dengan kemasukan hanya menggunakan mod pengangkutan udara sahaja. Ini kerana
kerajaan perlu memastikan had maksimum berdasarkan kemampuan pihak berkuasa untuk menguruskan dan mengawal bilangan pelancong sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Langkah penyelesaian kedua ialah pihak kerajaan perlulah menyalurkan bantuan kewangan kepada setiap pengusaha dalam industri ini. Ini kerana berdasarkan statistik yang diperolehi daripada media seperti Berita Harian, pandemik COVID-19 menyebabkan sektor pelancong mencatatkan kerugian hampir RM100 bilion sehingga penghujung 2020. Sekaligus, sektor ini berdepan dengan risiko sekiranya tiada langkah susulan untuk memulihkan industri sama ada dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh itu, keprihatinan yang cekal oleh pihak kerajaan bersetuju menyalurkan geran bantuan khas secara one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Malah, kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM600 kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTEK. Dengan adanya bantuan ini, pihak pengusaha di dalam industri ini dapat menarik nafas lega dengan terus bimbing memikirkan perniagaan mereka yang sudah lama beroperasi terpaksa ditutup akibat pandemik ini. Langkah ini sememangnya wajar dilaksanakan oleh kerajaan kerana ini dapat mengukur betapa tingginya keprihatinan kerajaan terhadap sektor pelancongan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian terakhir iaitu justifikasi dari rasional mengapa sumber yang kami gunakan ini adalah sahih, boleh diterima dan mendapat ilmu pengetahuan bukan sahaja kumpulan kami tetapi kepada semua masyarakat yang mencari maklumat dan membuat rujukan kepada apa yang kami kaji ini. Jadi seperti mana yang kita tahu, internet merupakan salah satu media yang paling canggih di abad ini. Jadi kami menggunakan kelebihan yang kami ada ini dengan menggunakan akses internet supaya kami dapat mencari maklumat yang terkini, luas dan banyak. Kami telah mencari artikel-artikel yang sahih daripada website-website yang terpilih seperti website-website akhbar berita, artikel-artikel berita yang ditulis oleh profesional, organisasi dan yang formal ataupun artikel-artikel berita seperti The Star, Sinar Harian. Jadi kami membuat rujukan tersebut dan malah kami juga mengakses sendiri kepada laman web hotel di resort apakah yang mereka mengalami ketika COVID-19. Kami juga tidak mengambil website-website yang kurang dipercayai kerana kesahihan itu tidak dapat dibuktikan, tapi kami membuat rujukan juga supaya mendapat ilmu pengetahuan seperti website-website yang ditulis oleh orang yang bersendirian, blog-blog. Jadi artikel-artikel tersebut kami membuat sebagai rujukan sahaja. Kami dapati bahawa punca-punca yang dialami oleh hotel Holiday Inn Resort ini banyak yang negatif kerana hampir lingkup bisnes yang mereka jalankan. Sumber-sumber yang kami terima ini memaparkan betapa COVID-19 ini banyak memberi impak yang negatif dan melumpuhkan sistem ekonomi bukan sahaja terhadap hotel, resort tapi hampir keseluruhan bisnes-bisnes dan percita yang lain. Dan kami mengambil satu kajian untuk memberi manfaat kepada dan rujukan supaya kesedaran, supaya masyarakat nasional berwaspada dan kami mencadangkan langkah-langkah supaya mereka mengambil langkah-langkah yang lebih berguna untuk mengelakkan daripada krisis ini berlaku dan berulang, seterusnya memulihkan keadaan ekonomi mereka. Langkah-langkah yang kami tulis ini, yang kami kaji ini adalah pemikiran rasional yang kami rasa perlu dan perlu ditambah baik oleh Hotel Holiday Inn Resort maupun kerajaan. Baiklah, secara kesimpulannya saya merumuskan bahawa banyak sumber-sumber yang boleh diterima dan apa yang kami rasa berkaitan
kami hendaklah mengkaji dulu dan menyelidik sebelum kami menyebarkan kepada orang lain. Jadi ilmu-ilmu yang kami terima ini adalah ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk digunakan oleh masyarakat akan datang, dan seterusnya kami juga berfikiran rasional supaya apa yang berlaku di musim COVID-19 ini akan dapat menjadi iktibar kepada kami semua. Itulah rumusan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.